Bersama saya Zawaz Yusof, kita bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 724 dan antara paparan utama. Pemimpin PAS pertahan fitnah. Armada tidak reda skandal 1MDB tapi reda kleptokrasi. Rupanya sudah lama PAS mengkhianati penyokongnya. Lindungi pemberi maklumat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingat lagikah apa kata Pesuruhjaya PAS Negeri Perak Razman Zakaria setelah didapati bersalah kerana memfitnah Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin dan terpaksa membayar RM254,150 sebagai ganti rugi. Dalam kenyataan yang dipetik Harakah Daily, Razman berkata orang yang bersama PAS ialah mereka yang sentiasa memahami perjuangan Islam, berani berdepan apa jua cabaran, bukan seperti beliau yang membelakangkan perjuangan. Malah Razman menyatakan bahawa beliau tidak akan tunduk mengalah meski diasak hebat oleh pihak lawan. Kita ada prinsip, mahkamah boleh tetapkan kenyataan saya sebagai fitnah. Mereka ada kuasa dan saya akur, tetapi Allah menilai tindak tanduk kita. Allah tahu apa yang berlaku dan pastinya kebenaran kelak akan terbukti dan rakyat akan menilai, ujarnya dipetik Harakah Daily. Nizar memfailkan saman terhadap dua perenggan dalam artikel yang disiarkan di Akhbar Sinar Harian pada 2 Jun 2015 yang mengaitkan beliau menyokong konsep negara sekular yang diperjuangkan DAP dan bahawa dia perlu menyertai DAP. Walaupun didapati bersalah kerana memfitnah, pemimpin PAS tidak pernah serik melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam itu. Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Selangor, Ahmad Dasuki Abdurrani, seperti seiring dengan langkah Razman apabila beliau mendakwa tabung haji telah menjual aset milik orang Islam kepada bukan Islam. Sebab tu anda tak setuju dengan penjualan aset-aset tabung haji sehari dua ni kan? Aset penjualan, kenapa nak dijual pada orang bukan Islam tersebut? Harta tabung haji, harta milik orang Islam. Yang jual begitu, rugi sangat ke tabung haji ni? Beliau berkata demikian sebagai contoh perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Islam. Ekoran fitnah tersebut, Pemuda Amanah pada 21 Februari lalu membuat satu laporan polis ke atas Ahmad Dasuki. Pengarah komunikasi Pemuda Amanah Kelantan, Abdullah Zawawi Wahab berkata, ucapan pemimpin PAS itu secara terang-terangan menipu dan menghasut rakyat. Kononnya kerajaan telah menjual aset kepada orang kafir. Kami mendesak pihak berkuasa supaya bertindak melalui Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 supaya menjadi pengajaran kepada kesemua agamawan agar berhati-hati. Kami juga terpaksa bertindak supaya kesucian dakwah Islam tidak tercemar dengan tindak tanduk yang salah, katanya, seperti dipetik Perak Insights. Dalam perkembangan yang berkaitan, Ketua Pemuda Amanah Kelantan, Hazmi Hassan, telah membangkitkan semula isu penjualan aset tabung haji dalam satu klip video. Beliau berbuat demikian setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan di Parlimen bahawa tabung haji tidak dikuasai oleh orang bukan Islam, malah telah mencatat keuntungan. Sebuah laman web yang membicarakan tentang dunia pelaburan dan keuangan iaitu theasset.com tampil menamakan proses penstrukturan tabung haji sebagai satu proses penstrukturan terbaik. Proses penstrukturan berjumlah RM27.56 bilion melalui sukuk murabahah itu dengan urus harta jamaah Sdn Bhd UJSB mendapat pengiktirafan oleh Islamic Finance Award 2020 iaitu Anugerah Keuangan Islam Aset AAA 2020. Menurut anugerah AAA itu, urus niaga tersebut melambangkan penstrukturan semula lembaga tabung haji sebagai peranan penting yang menggerakkan fungsi tabung haji dalam membantu jemaah menunaikan haji yang merupakan salah satu daripada rukun Islam. Namun begitu, Ahmad Dasuki dilaporkan telah memfailkan saman sebanyak RM1 juta ke atas kenyataan Hazmi Hassan. Saya yakin saya tidak fitnah. Saya sudah bincang dengan peguam Ustaz Ahmad Dasuki Abdurrani. Kita jumpa di mahkamah, kata Hazmi dalam kenyataan balasnya. Dalam buku Bicara Ini Demi Ilahi, almarhum Datuk Ni Aziz Nikmat
berpesan, seorang Muslim sejati tidak akan mudah buruk sangka kepada orang lain. Fikirannya tidak akan digunakan untuk menyangka sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Malah dia amat berhati-hati dalam menilai kerana bimbang akan menghadirkan dosa akibat sangkaan yang buruk. Jelas, PAS kini sudah jauh menyimpang daripada ajaran almarhum Tuan Guru mereka, Ni Aziz. Untuk rekod, Kerajaan Pakatan Harapan memansuhkan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 dan membenarkan ustaz-ustaz dari kalangan Parti Pembangkang untuk memberi kuliah di surau dan juga masjid. Sebaiknya perkara ini diselesaikan di mahkamah. Sementara itu, rakyat masih menunggu hasil laporan polis yang dibuat. Pemimpin Pemuda Bersatu atau Armada, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, dalam satu dialog mengaku tidak reda dengan skandal 1MDB dan SRC International. Beliau mendakwa masih berada di landasan yang betul sejak parti itu ditubuhkan. Kita tidak pernah menyokong bosku. Kita tidak pernah reda dengan 1MDB dan SRC. Asas perjuangan kita pada awal dahulu, ujarnya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu menganggap situasi Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sebagai mendapat keberkatan. Kerana itulah kita mendapat keberkatan. Kita ada 2 Perdana Menteri dalam tempoh 3 tahun. Parti yang dikatakan parti kecil ini, tapi kecil-kecil cili api, katanya. Beliau juga menyeru supaya Muhyiddin Yassin dan semua menteri yang dilantiknya dipertahankan. Jadi pertahankanlah Presiden kita, perkukuhkanlah institusi Presiden kita, kerana dengan itulah parti kita diangkat menjadi Perdana Menteri dan menteri-menteri kita diangkat, ujarnya. Sedikit pun tidak ada kekesalan bahawa dalam ucapannya bahawa Presiden yang diserunya supaya dipertahankan itu dianggap sebagai pengkhianat oleh bekas pengerusi yang menubuhkan parti berkenaan, Tun Dr. Mahathir. Pada 1 Mac lalu, bekas Perdana Menteri berkata Muhyiddin Yassin sebagai pengkhianat sebenar sehingga bersedia menerima sesiapa sahaja daripada UMNO, termasuk pemimpin yang ditolak rakyat pada pilihan raya umum ke-14 serta pemimpin yang masih berdepan kes perbicaraan di mahkamah. Saya fikir Muhyiddin sudah merancang dan berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri dan kerana itulah dia sanggup terima semuanya. Dia pujuk saya untuk tinggalkan DAP kerana katanya orang Melayu percaya bahawa DAP yang kontrol kerajaan dan bukannya saya. Kononnya saya di bawah telunjuk DAP. Ujarnya dalam satu kenyataan yang dipetik media. Tun Dr. Mahathir mendakwa Muhyiddin Yassin memujuknya supaya bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, namun beliau enggan. Saya cuba berbincang dengan Muhyiddin tetapi beliau tetap mahu bekerjasama dengan UMNO. Dia kata politik lebih penting dari prinsip dan boleh bekerjasama dengan semua termasuk yang ada menghadapi tuduhan rasuah, katanya dipetik Sinar Harian. Pada 25 Jun, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan mengulangi kenyataannya bahawa beliau tidak dapat bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin yang didakwanya telah mengkhianati mandat rakyat. Menurut Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin bersama-sama dengan beliau menubuhkan bersatu khusus untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrasi Datuk Seri Najib Razak. Rakyat percaya inilah perjuangan kami dan rakyat beri kemenangan kepada kami bersama parti rakan lain. Tetapi Muhyiddin bersama dengan ahli UMNO yang masuk bersatu telah rancang untuk jatuhkan Pakatan Harapan dan diri kerajaan baharu bersama dengan kleptokrat yang kami telah kalahkan, katanya dalam satu kenyataan. Tun Dr. Mahathir menegaskan perbuatan Muhyiddin Yassin itu adalah satu pengkhianatan terhadap rakyat. Ia juga mengkhianati rakan dalam Pakatan Harapan yang menjayakan perjuangan kami. Tanpa Pakatan Harapan, Muhyiddin tidak mungkin menang, tidak mungkin jumpa pintu belakang, tegasnya. Itulah hakikatnya, wahai anak muda. Masakan ada keberkatan kepada kerajaan yang menebuk atap demi merampas kuasa dan menafikan mandat rakyat. Masakan ada keberkatan kepada kerajaan yang bersekongkol dengan rakan kleptokrat yang sudah pun didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan dijatuhi hukuman denda sebanyak 210 juta ringgit dan penjara selama 12 tahun. Berpolitiklah secara sihat, wahai anak muda. Sentiasa berdiri di atas permatang kebenaran dan keadilan. Di sana barulah kalian bertemu keberkatan. Sebuah berita yang menceritakan sejarah penggabungan antara PAS dan UMNO telah diterbitkan di Harakah Daily.
Berita tersebut bertajuk 4 tahun usaha ke arah penyatuan Melayu diterbitkan pada 9 Ogos 2020. Malangnya, berita tersebut telah diraibkan dari laman terbabit. Bagaimanapun untuk manfaat mereka yang tidak sempat membacanya, Jom Channel ingin berkongsi apa sebenarnya yang dicatatkan dalam rencana tersebut yang terlampir wajah Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap Perikatan Nasional. Kami tidak mengubah apa-apa pun daripada paparan asal di Harakah Daily. 4 tahun usaha ke arah penyatuan Melayu, Ogos 9, 2020. Kota Baru Muafakat Nasional MN yang menggabungkan PAS dan UMNO perlu dipertahankan sampai bila-bila sebagai benteng kekuatan orang Melayu di negara ini. Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, generasi muda hendaklah mempertahankan MN sebagai kesinambungan perjuangan pada masa akan datang. Katanya orang Melayu di negara ini tidak mampu berpecah, lebih-lebih lagi mengulangi sejarah lama yang pernah berlaku sebelum ini. Selama kira-kira 60 tahun orang Melayu berpecah merupakan tempoh yang begitu panjang. Biarpun begitu, PAS dan UMNO pernah bekerjasama dalam kerajaan campuran pada tahun 1972 sebelum menyertai Kerajaan Barisan Nasional pada 1974. Usaha ke arah penyatuan Melayu dimulakan sejak 2015 selepas saya diamanahkan sebagai Setiausaha Agung PAS. Usaha itu atas arahan Presiden. Katanya ketika merasmikan Mesyuarat Agung PAS Kota Baru di Dewan Jubli Perak MPKB BRI di sini semalam. Ketika mengimbau apa yang berlaku itu, ada ketikanya beliau hilang kata-kata kerana ditenggelami perasaan hiba terhadap apa yang berlaku sebelum ini. Menurutnya, 4 tahun usaha ke arah penyatuan orang Melayu di negara ini dilaksanakan sehingga akhirnya menjadi kenyataan pada 14 September 2019. Kata beliau, dalam tempoh tersebut, pelbagai fitnah dilemparkan pihak lawan bagi menggagalkan usaha penyatuan orang Melayu. Harakah Daily, 9 Ogos 2020. Nah, itulah pendedahan daripada pemimpin PAS bahawa telah lama mereka mengkhianati penyokong sendiri yang mahu menumbangkan UMNO. Namun sebelum terjadinya langkah syaratan, pemimpin PAS ke hulu ke hilir menafikan bahawa mereka bergabung dengan UMNO. Dalam laporan sesi soal jawab pada program An Evening with Tuan Guru Abdul Hadi Awang di Dublin Island yang disiarkan di Harakah Daily pada 25 Disember 2018, PAS sedia memungut mereka yang lari dari kapal lama untuk bersama parti berkenaan. Tetapi kata Presiden PAS, parti itu tidak kerjasama dengan UMNO kerana dasarnya berlainan di mana PAS mahu Islam memerintah bukan diperintah. UMNO sekarang mengalami kebocoran bahtera. Kaedah kita orang pergi laut. Kalau bahtera bocor, kita pergi dekat. Bahtera kita pun boleh tenggelam sama. Nak gabung dengan parti bocor itu satu benda yang sulit dan payah. Syaitan pun ada pengikut. Tuhan jadikan tak mati syaitan selagi tak berlaku kiamat. Bukan saya kata dia syaitan, tidak. Tetapi kita nak matikan kefahaman ini tidak mudah. Akan ada warisannya, jelas beliau. Bagaimanapun, berdasarkan kenyataan, Taqiyuddin itu jelas menunjukkan bahawa PAS telah menampal kebocoran bahtera UMNO sejak 2015. Mereka telah berdusta kepada penyokong PAS yang setia. Namun satu persatu pendustaan itu tersingkap dengan sendirinya oleh mereka sendiri. Mereka merancang, Allah juga merancang. Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil tindakan berhubung dakwaan kegiatan perjudian dan penjualan rokok seludup di kawasan Sungai Buloh. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam aktiviti perjudian. Judi menjahanamkan masyarakat kerana ia mengembangkan perlakuan lain-lain jenayah. Polis akan siasat dakwaan individu terbabit yang mengatakan berlakunya kegiatan perjudian di kawasan berkenaan, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahya berkata pihaknya akan memberikan tumpuan kepada anggota penguatkuasa yang didakwa menerima rasuah bagi melindungi premis perniagaan haram di sekitar Sungai Buloh. Saya sudah menghubungi Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Datuk Zamri Yahya pagi ini. Bila memaklumkan pihak JIPS akan mengambil tindakan tegas ke atas premis perjudian termasuk mana-mana pegawai yang melindungi aktiviti perjudian itu kerana kesalahan terbabit di bawah bidang kuasa polis di Raja Malaysia. Katanya dalam kenyataan siang tadi dipetik Harian Metro Online. Terdahulu pemilik perniagaan Hot Burger Malaysia Muhammad Asri Hamid mendakwa wujud beberapa premis judi
Ramli serta gerai peniaga warga Indonesia keturunan Aceh yang menjual rokok seludup di sekitar Jalan Besar Bandar Baru Sungai Buloh. Pendedahan beliau menerusi 3 siaran langsung di Facebook Hot Burger Malaysia tular sejak kemarin. Kedua-dua video berkenaan mendapat lebih 1 juta tontonan dan 22,000 perkongsian itu mendapat perhatian netizen yang mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas. Bagaimanapun Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintendent Safaatun Abu Bakar dilaporkan berkata ketasiasatan terhadap pemilik akaun iaitu Asri dibuka susulan laporan polis yang dibuat oleh seorang pegawai kanan polis dan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA. Pengadu merasakan video yang tular di media sosial tersebut telah menimbulkan fitnah dan merosakkan imej pengadu sebagai Ketua Polis Balai Sungai Buloh, Ibu Pejabat Daerah Sungai Buloh, PDRM dan juga kredibiliti Ketua Polis Selangor dalam menangani kegiatan perjudian di kawasan Sungai Buloh kerana maklumat yang diberikan dalam video tersebut tidak tepat, katanya dalam satu sidang media. Pemilik akaun disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam hubungan ini, Ketua Pemuda Keadilan Akmal Nasir menggesa PDRM supaya menyiasat dakwaan pemberi maklumat mengenai kegiatan perjudian haram dan perdagangan rokok di kawasan Sungai Buloh dan bukannya mengancam tindakan undang-undang terhadap pemberi maklumat. Beliau menegaskan bahawa sebarang tindakan untuk menyiasat pemberi maklumat akan menghalang orang ramai daripada memberikan maklumat mengenai kegiatan jenayah. Akmal berkata tindakan itu akan menjejaskan kredibiliti pihak berkuasa kerana mereka seolah-olah menghukum pemberi maklumat dan sambil membiarkan penjenayah bebas. Dalam satu siaran video, Akmal berkata pihak AMK telah menyediakan beberapa orang peguam untuk membela Asri seandainya beliau didakwa akibat tindakannya mendedahkan kegiatan haram itu. Akmal berkata rakyat Malaysia sepatutnya berterima kasih kepada Asri kerana keberaniannya mendedahkan kegiatan haram itu. Kata ahli Parlimen Johor Bahru itu, Facebook dan media sosial adalah saluran rakyat untuk menyatakan ketidakpuasan hati mereka. Akmal melihat pendedahan Asri dilakukan kerana beliau sudah tidak ada cara lain untuk mendedahkan perbuatan haram tersebut dan berkongsi kekhawatirannya. Mata pencariannya kena ganggu, gerainya kena angkut, kata Akmal. Menurut Akmal adalah amat sukar untuk membuat pendedahan kerana akan berlaku risiko yang luar biasa termasuk ancaman terhadap nyawa. Itulah tekanan yang dihadapi oleh pemberi maklumat, tegas Akmal. Di samping mengucapkan terima kasih kepada Asri, Akmal menyeru supaya semua pihak bersama-sama rakyat untuk memerangi rasuah. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.